بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah majlis kami yang baik pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah kami para guru menyayangi murid-murid kami seperti kami menyayangi anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami para ibu bapa menjadi golongan yang menghargai segala jasa guru kami yang dahulu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, muliakanlah kami dengan agama dan akhlak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami mencintai sekolah ini sebagaimana kami mencintai kampung halaman kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oke, para ibu bapa, pertama sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kerana mempercayai kepada kami untuk anak tuan-tuan dihantar ke sekolah ini. Saya terima kasih ya. Kalau tuan-tuan tak percaya mungkin ke sekolah lain kan. Jadi terima kasih saya ucapkan kerana mendaftar anak tuan-tuan ke SK Sentosa bagi sesi penggal 2024 pada bulan 3 ni dan juga 2025 pada tahun depan. Kita belum lagi, insyaAllah lah, satu hari nanti kita balik semula lah ke Januari balik awal sekolah. Susah itu yang 2 tahun sekolah ni. Macam budak 2 tahun dah, budak kita dah sekolah luar lah. Ada semua lah, semua dah sikit-sikit lah. Tapi dulu sekolah dah lagi. Tapi pasal kita nak ada kasih sekolah ni. Untuk maklumat tuan-tuan, kita sebagai ibu bapa kena tahu di bawah Akta 550 pendidikan wajib, anak tuan-tuan mesti kena bersekolah. Kena sekolah. Kalau tak sekolah, tuan-tuan boleh didakwa dan boleh diambil tindakan mahkamah. Macam kita berani kata mahkamah. Alhamdulillah di Malaysia pendidikan itu FOC, free of charge. Buku teks free of charge. Tapi buku tulis kita belilah sebab anak-anak kita kena tulis Jadi yang ini penjualan buku tulis untuk murid tahun 1 dalam cuti sekolah akan dimaklumkan. Saya meneruskan, saya Saiful Azhar, penolong kanan pentadbiran SK Malinawa. Kat sini saya berkursus selama 3 bulan, sehingga bulan 4 ni saya ada berada di sini. Saya akan buat satu projek dan mengambil pengalaman daripada Ustaz Karun, kerana pengalaman sebagai mentor saya selama 3 bulan ni. Okey, next. Okey, saya pilih SK Sentosa kerana SK Sentosa penuh dengan pengalaman pentadbirannya dan juga guru besarnya adalah bekas setiausaha Majlis Guru Besar Malaysia, bukan sahaja Perak, Malaysia. Syarul. Okey, saya ambil satu isu sini. Di sekolah kita banyak isu kehadiran, berbagai-bagai isu. Jadi saya ambil satu isu ialah perlibatan aktif murid dalam PDPC, melibatkan kemahiran berfikir masih di tahap sederhana. Bila kita masuk tahun 1, kita tengok murid pasif, tak nak respon, cikgu bagi respon tak nak jawab, diam, takut, malu. Dekat situlah saya ambil daripada isu ni. Daripada isu ni kita tengok, bukan nak cari salah siapa. Tadi kita membangunkan daripada isu ni, kita cari jalan penyelesaian. Pertama, peringkat sekolah kita akan menyelesaikan dan untuk meningkatkan kompetensi guru. Pihak sekolah guru besar akan merancang program-program untuk meningkatkan beri bengkel, buat PLC, berbagai kaedah untuk guru besar meningkatkan kompetensi guru. Maknanya kemahiran guru kita akan tingkatkan untuk menyelesaikan isu ni. Kemudian daripada apabila kemahiran kompetensi guru ini meningkat, barulah kita akan membangunkan kualiti murid. Bila kualiti murid ini, macam mana kualiti murid ini dibangunkan? Guru dia akan main peranan. Tidak cukup tuan-tuan, kalau hanya guru sahaja yang memain peranan, kita anggap ini bahagian ketiga ini sebab saya ambil slot kita pada pagi ini.
iaitu membangunkan persekitaran dengan kerjasama komuniti dan lain-lain. Komuniti, tuan-tuan daftar di SK Sentosa ini, tuan-tuan adalah sebahagian daripada komuniti SK Sentosa. Kita harap tuan-tuan juga dapat membantu anak-anak tuan-tuan. Anak tuan-tuan seorang saja, anak saya seorang saja, tapi anak tuan-tuan memain peranan. Di sini ada 90 lebih kan. Anak tuan-tuan adalah 1% daripada peratus kejayaan atau kegagalan sekolah ini. Jadi saya berharap tuan-tuan berada di peringkat ketiga ini membantu pihak sekolah. Okay, next. Okey, jika isu ini dibiarkan berterusan, anak tuan-tuan akan menjadi murid pasif dalam kelas, murid kurang banyak keyakinan untuk mencuba. Murid akan duduk diam, cikgu tanya tak akan jawab. Tanyalah cikgu, inilah yang berlaku pada setiap tahun. Murid pasif, kurang keyakinan untuk mencuba, memang dia ada idea nak menjawab. Bila tanya, diam, terus diam. Tidak semua tuan-tuan, tapi kita nak isu ini yang peratus yang tidak mencapai inilah kita nak bangunkan. Okey, kepimpinan, bila tak ada respon, tak ada maklum balas, macam mana nak wujudkan kepimpinan? Seterusnya, jadi tabiat. Bila sudah menjadi tabiat, susah kita nak bentuk balik, kita nak ubah susah. Kemudian ambil mudah. Jika semua perkara di atas jadi, dia akan ambil mudah sekarang. Okey, kesannya PDPC, kelas tidak aktif, murid tak aktif. Kita rasa anak kita pergi sekolah, kita rasa anak kita belajar, tapi anak kita duduk di belakang, diam saja. Bila cikgu cakap, dia tak respon. Jadi kesan PDPC, cikgu mengajar, murid belajar itu tak ada. Okey, seterusnya PBD. PBD ni mungkin akan diterangkan Puan Azali. PBD ni, murid anak tuan-tuan tahun 1, tahun 2, tahun 3 tak ada pressure. Jangan tanya cikgu, kenapa tak ada periksa, kenapa bila nak periksa? Tak ada pemeriksaan. Murid ini akan dinilai perkembangannya hanya melalui tahap 1 hingga tahap 6. Anak puan kalau berada di tahap 6, itulah macam A lah. Ibarat A lah, sekarang kita tak ada ABCD. Tapi anak tuan-tuan menjurus kepada paling tinggi ada tahap 6. Jika anak tuan-tuan tak aktif dalam kelas, adakah mungkin dia akan dapat tahap 6 ni? Tak mungkin tuan. Okey, seterusnya tahun 4, 5, 6 mereka baru ada peperiksaan USA, ujian akhir sesi akademik. Tahun 4, tahun 5, tahun 6. Daripada kesan kalau kita tak boleh kembangkan idea anak-anak tuan-tuan dan perempuan, ini akan beri kesan kepada USA, kesan akhir sesi akademik. Murid akan hantar dengan kertas jawapan yang kosong. Hasil daripada tinjauan yang saya telah buat kajian di 3 buah sekolah, SK Madinah Awak, SK Sentosa dan SK Gunung Panjang. Dan dapat bila kita tanya, saya tak tahu apa nak buat. Soalan senang, biasa tahun ni, maaf saya tak buat contoh. Murid tinggalkan jawapan 10 markah tanpa buat. Kenapa? Tak ada idea, tak tahu apa nak buat. Tindakan soalan tu, contohnya perayaan ibu bapa dan anak bersalaman, bagi kebaikan, tak boleh nak buat. Idea tak ada. Kenapa? Kita tak jaga idea tu daripada peringkat awal. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya inilah saya ingin kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Benda ini nampak mudah, nampak ringkas, nampak senang. Alah, saya pun boleh buat, tapi cubalah buat. Okey, satu hari satu perkataan. Dengan satu perkataan itu kita merangsang 1000 idea kepada murid. Ini puan pelaksana di rumah, saya bukan cikgu. Ini kita membantu. Okey, apa yang tuan-tuan perlu buat? Jom sama-sama membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ambil masa 5 hingga 10 minit. 5 hingga 10 minit je. Kenapa? Pembelajaran murid bermula daripada rumah. Di sekolah mereka hanya ada 6 jam sahaja. Dekat rumah ada 16 jam. Tuan-tuan ambil masa 5 hingga 10 minit saja. Okey, apabila daripada 5 hingga 10 minit, puan duduk bersama dalam keadaan santai, bukan payah formal. Tak payah nak buat catat-catat, tak perlu. Duduk bersama anak-anak macam ni, duduk sini, duduk dalam kereta ke, duduk di rumah sebentar, tunggu order makan. Bila-bila masa pun boleh. Gunakan 5 hingga 10 minit ini. Jana satu perkataan. Apa-apa perkataan tu. Ini peringkat awal, peringkat tahun 1 kan. Penjana, ambil satu perkataan. Contohnya, ambil, okey, buah. Duduk sebelah anak, tanya, abang tahu apa itu buah? Dia tak sebut tahu. Tanya dia, apa jenis buah dia tahu? Mungkin dia boleh sebut 3 je.
Tanya lagi sehingga dia boleh menyebut 20 jenis buah. Tanya dia warna apa buah tersebut, apple warna apa. Kadang-kadang tahun 4 tahun 5 pun tak boleh nak jawab. Pencambahan idea tu, kita nak kembangkan idea tu. Buah warna apa, rasa dia apa. Kalau buah warna hijau, apa rasanya, kenapa kita perlu makan buah. Berkaitan semua tu dalam masa 5 hingga 10 minit. Jadi otak anak anda berkembang. Sebab otak yang tak berkembanglah pada peperiksaan itu, mereka tidak berjaya menjawab soalan-soalan ni. Bila tengok rangsangan gambar, tak dapat keluarkan idea. 5 minit, 10 minit cukup. Tak perlu dalam formal nak duduk menghadap, tak perlu. Tapi kaedahnya bukan anak pegang handphone. Gunakan kualiti 5 hingga 10 minit, kita menghadap anak, duduk bersama. Okey, cungkil pemikiran, cungkil lagi. Nak buah apa rasanya, sedap ke tak sedap, tanya apa yang dia suka, buah apa yang dia suka, kenapa dia suka, pernah tak makan. Kalau kita bagi dia rasa buah ni, apa dia rasa, kalau dia buah yang dia tak pernah rasa, tanya dia, apa kau pendapat? Okay, dia tak tahu. Itu mencungkil pemikiran. Bukan sementara buah, kereta, apa saja, gunakan masa 5 minit. Duduk sementara dalam kereta, kita boleh duduk masa lama, kita menghadap handphone 2-3 jam. Tapi luangkanlah masa untuk anak tuan-tuan dan puan 5 hingga 10 minit untuk mengembangkan idea. Kalau puan boleh bercakap dalam bahasa Inggeris adalah lagi baik, mencungkil dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu pun bahasa Melayu. Kalau matematik, macam mana dalam matematik pula? Dalam matematik nombor 6, apa nombor kalau dicampurkan jadi 6? Apa nombor bila tolak jadi 6? Tak, nombor 6 saja. 5 minit cukup. Okey, beri sedikit pujian jika anak tuan-tuan berjaya. Kemudian terapkan usul nasihat. Dalam satu sesi yang tuan-tuan buat, mungkin hari ini tuan buat, terapkan satu nasihat. Abang pergi sekolah, belajar yang elok. Yang sesi kedua, abang pergi sekolah, makan, jangan bertabu. Sesi ketiga, mungkin satu lagi nasihat. Abang pergi sekolah, jangan tolak-tolak kawan. Setiap itu ada usul nasihat. Kita ini biasa lah cikgu, tapi kebiasaan ini kita dah lama tinggalkan. Bukan semua. Saya menasihat daripada diri saya sendiri. Kita masa kita dengan bekerja tuan-tuan, saya tahu 5 minit pun susah kita nak cari. Okey, seterusnya, okey, sebutkan bila anak-anak perempuan telah dirangsang, puan rasa dirangsang, bagi tahu anak dia. Cuba kita aplikasikan dalam diri kita TP ni. Kadang-kadang bapa tak tahu macam mana TP itu, tahap penguasaan itu dinilai oleh guru. Anak perempuan, okay, bila dia bercakap, mak rasa kamu hari ini kamu dapat TP 4. Kita nilai, ini peringkat di rumah. Kita menilai di rumah. Cikgu menilai di sekolah TP 4. Kenapa? Kamu tak berjaya kembangkan lagi idea kamu. Tuan-tuan boleh menilai tahap penguasaan itu di rumah. Lepas tu tuan boleh bandingkan apa yang pembuat di rumah dengan apa yang cikgu bagi. Cari persamaan di situ. Kenapa anak saya masih lemah sedangkan saya dah bantu? Kalau kita tak bantu, anak kita masih lemah, kita nyalain. Okey, itu saya kongsikan di sini. 5 minit dan 10 minit saja saya minta. Kalau puan tak boleh nak buat dalam masa 1 hari 1 perkataan, buatlah seminggu 1 perkataan. Kalau tak mampu buat untuk seminggu 1 perkataan, sebulan 1 perkataan, setahun dapat 6 pun jadilah. Kita membantu anak-anak kita. Okey, seterusnya. Okey, ini contohlah. Ini contoh kereta. Apa kereta, warna apa semua. Ini tuan-tuan dan puan, gunalah perkataan apa, bila, bagaimana, siapa. Gunakan itu untuk teknik penjualan. Okey, seterusnya slide terakhir. Saya tak boleh lama-lama, 10 minit kita beri ya. Okey, penutup kata, jika perkongsian ini memberikan manfaat, puan amalkanlah. Jika biarpun nampak mudah, tapi kesannya amal besar. Bukan tak nampak, walaupun kesannya tak nampak pada hari ini, InsyaAllah masa PBB anak puan nanti akan dapat, ataupun masa USA anak puan tahun 4, 5 dan 6 akan nampak kesannya. Okey, jika tidak mampu buat setiap hari, buatlah seminggu sekali, sebulan sekali. Jangan buat setahun sekali. Kalau setahun sekali kata baik tak payah buat. Okey, itu membantu anak-anak kita.
Okey, sedikit usaha kita moga membantu meningkatkan potensi anak kita menjadi anak yang baik lagi cerdik. Itulah kita nak, anak kita tambah baik, tambah cerdik. Kita rasa anak kita okey, tapi kita cubalah, tunggu akhir ni 5 minit, tengok anak kita boleh merangsang. Ataupun bila tanya 2 soalan dia dah lari tu, begitulah kita di dalam kelas. Cik, anak puan hanya puan dan tuan-tuan dan perempuan bersama anak puan. Guru-guru kami ada 30 orang murid untuk dirangsang pemikirannya. Di sini saya akhir kata, saya harap tuan-tuan sebagai komuniti sekolah ini dapat membantu sekolah ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi yang penuh berbahagia ini kerana telah memilih SK Sentosa sebagai sekolah pilihan tuan-tuan dan puan-puan bagi anak tuan-tuan dan puan-puan meneruskan sesi persekolahan yang bakal bermula pada bulan Mac nanti. Dan saya juga ingin memperkenalkan diri saya Cikgu Muhammad Syazami bin Sabri selaku penolong kanan HEM Hari Murid yang baru bermula pada bulan Jun yang lalu. Pada hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk berkongsi berkaitan dengan taklimat khas dan ringkas saja berkaitan dengan pengurusan persekolahan sesi akan datang yang dijangka bermula pada 11 hari bulan Mac nanti. Okey, untuk itu tuan-tuan, saya mohon untuk merujuk pada paparan skrin yang kita sediakan TV baru ni khas untuk tuan-tuan. Okey, saya mulakan taklimat saya dengan memperkenalkan profil sekolah SK Sentosa. Baik, SK Sentosa ni merupakan sebuah sekolah grade B kategori bandar dan bilangan kaki tangan tenaga pengajarnya adalah seramai 50 orang. Bilangan AKT seramai 10 orang dan enrollment murid semasa mengikut aplikasi pengkalan data murid sekarang ialah 579 orang murid. Dan kita mempunyai bilangan kelas sebanyak 24 buah kelas tuan-tuan. Jadi sekolah ini mempunyai 4 bangunan akademik yang terdiri daripada Blok E, Blok B, Blok Prasekolah dan Blok PPKI. Dan 1 bangunan kantin sekolah, bilik guru, surau, stor dan semua bilik-bilik khas ini berada adalah untuk kemudahan murid-murid SK Sentosa. Seterusnya slide. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekolah kita, sekolah SK Sentosa merupakan sekolah yang telah diberi pengiktirafan program TS25 untuk kohort 6 bermula pada April 2021. Dan saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan barisan pentadbiran sekolah SK Sentosa yang dikemudikan oleh Tuan Haji Encik Syahrul bin Husin selaku guru besar. Kemudian penolong kanan pentadbiran Tuan Aziani binti Muhammad, penolong kanan co-curriculum iaitu Encik Iqbal Afiq bin Abdul Rahim yang baru saja ke sekolah ini menggantikan Cik Yusaini. Cik Yusaini berada kat sini ya. Okay. Kemudian penolong kanan pendidikan khas Puan Nurul Huda binti Razali. Seperti mana yang guru besar dah maklumkan tadi, apa-apa juga urusan berkaitan dengan pengurusan anak-anak tuan-tuan yang berkaitan dengan bidang-bidang penolong kanan yang saya sebut tadi, boleh terus berjumpa dengan mereka. Maksudlah saya penolong kanan HEM ya. Okey, seterusnya saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan penyelaras tahun 1 bagi sesi yang akan datang
iaitu Cikgu Nur Afiqah binti Khalid. Cik Nur Afiqah binti Khalid belum kahwin ini, on the way nak kahwin katanya. Jadi tak ada peluang kita. Okey, silakan tuan-tuan. Enrollment murid tahun 1 bagi sesi 2024 dan 2025 seperti yang terdapat dalam sistem permohonan tahun 1 IDB yang saya terima ialah seramai 94 orang yang terkini, di mana daripada 94 orang itu 7 orang adalah daripada kategori murid berkeperluan khas. Kemudian 3 kelas lagi yang kita bahagikan secara sementara. Tuan-tuan jangan risau anak saya nak tukar ke DLP, anak saya tak nak berani, itu belum lagi dalam prosesnya. Ada yang PM saya kata bagaimana dengan pengurusan penghadiah kelas ni. Dalam minggu transisi nanti selama 4 minggu, dalam minggu ketiga kita akan laksanakan program saringan untuk kelas DLP. Apakah kelas DLP akan diterangkan dan dijelaskan oleh PK Pentadbiran sebentar lagi. Okey, seterusnya berikut ialah berkaitan dengan pelan laluan masuk dan balik bagi murid-murid SK Sentosa tahap 1, tahap 2, aliran perdana dan pendidikan khas. Jadi semua murid akan memasuki kawasan sekolah setiap hari menggunakan pintu masuk utama, pintu kecil yang tuan-tuan boleh lihat di sebelah kanan belakang kita ni. Ini adalah satu-satunya pintu akses masuk murid ke sekolah, kecuali bagi murid-murid yang mendapat kebenaran khas, terutamanya murid berkeperluan khas yang kita akan tetapkan berbincang dengan pihak pengurusan. Mungkin ada murid berkeperluan khas yang kita akan benarkan menggunakan laluan alternatif untuk ke sekolah kerana nak memberi peluang, kita nak beri kemudahan pada golongan ini. Selain daripada itu, murid akan akses masuk menggunakan pintu utama yang saya sebut tadi lah, pintu kecil. Dan begitu juga dengan waktu balik murid. Dan kemungkinan ada murid yang hadir ke sekolah dengan menunggang berbasikal. Mungkin tak ramai, sehari ada 3-4 orang, dan mereka ni akan gunakan laluan utama di pintu besar, sebab dia akan park basikal dia dekat sebelah tu. Pintu utama ini akan ditutup oleh pengawal keselamatan sejurus jam 7.45 pagi, ya tuan-tuan. Jadi saya selepas ini akan menerangkan kepada tuan-tuan tentang waktu datang dan balik murid bagi murid perdana dan murid PPKI. Tuan-tuan boleh rujuk pada paparan skrin sekarang. Suka diingatkan kepada semua bahawa waktu datang murid adalah disarankan pada seawal antara 7 pagi hingga 7.30 pagi. Apa tak perlu ambil gambar sebab saya akan share semua di dalam grup, InsyaAllah. Okey, tapi kalau nak ambil tak masalah ya. Kemudian yang ini penting kalau sekiranya kehadiran anak tuan-tuan tu terlalu awal, mungkin keadaan sekolah pada waktu tu masih gelap. Jadi saya sarankan dan syorkan sekitar pukul 7 hingga 7.30. Dan 7.30 tu pula waktu garis merah lah. Selepas 7.30 tu dikira lewat lah. Kalau cikgu maknanya masyarakat ni tak cantik lah 7.30 tu. Okey, jika murid hadir, murid juga perlu patuhkan salah satu daripada sistem peraturan sekolah dengan tidak hadir lewat ke sekolah pada setiap hari. Okey, dan sekarang kita tengok pula waktu pulang berdasarkan jadual yang dipaparkan. Dia ada 2 kategori di situ, iaitu murid perdana. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengurusan yang akan meninggalkan majlis. Kita sambung ya.
Baik, bagi murid perdana ada dua tahap, tahap 1 dan tahap 2. Di mana tahap 1 tu ialah murid tahun 1 hingga tahun 3 ya tuan-tuan. Dan tahap 2 ialah murid tahun 4 hingga tahun 6. Itu juga dengan PPKI. Seperti mana yang Guru Besar sebutkan tadi, waktu pulang adalah ada sedikit perubahan bagi sesi persekolahan semasa dan yang akan datang bulan 3 ni pada hari Isnin. Sepatutnya hari Isnin sebelum ni murid akan balik jam 1. Tapi untuk sesi yang dah pun baru kita mulakan, murid pulang pada hari Isnin pada jam 12 tengah hari untuk tahap 1 dan 12 tengah hari untuk tahap 2. Untuk murid PPKI, hari Isnin pulang pada pukul 12 tengah hari dan untuk tahap 1, manakala untuk tahap 2 pulang pada pukul 12 tengah hari. Dan untuk hari Selasa, Rabu dan Khamis, bagi murid perdana waktu pulangnya sama, iaitu tahap 1 pukul 1 petang, tahap 2 pada pukul 1:30 petang. Bagi murid PPKI, waktu pulang hari Selasa 12:30 tengah hari dan pukul 1 petang untuk tahap 2. Hari Rabu bagi murid PPKI pulang jam 12:30 tengah hari dan 1 petang untuk tahap 2. Manakala hari Khamis, murid PPKI tahap 1 pulang pukul 12 dan yang tahap 2 12:30. Manakala hari Jumaat, semua murid balik pada pukul 12 tengah hari. Dan jadual ini pun saya akan share dengan tuan-tuan nanti dalam grup WhatsApp untuk rujukan semua. Seterusnya kita tengok pada laluan utama ibu bapa ke sekolah. Okey, untuk semua seperti yang kita sedia maklum, laluan utama ke SK Sentosa adalah laluan 2 hala yang mempunyai sempadan divider di depan kita ni, di belakang kita sorry. Dan laluan ini dijangka akan sibuk pada pukul 6.50 hingga 7.30. Kerana 80% pengguna jalan raya pada waktu itu ialah kita, ibu bapa, guru-guru yang bertujuan untuk hantar anak ke sekolah waktu pagi dan jemput anak pada waktu tengah hari. Maka saya ini mewakili pihak pengurusan sekolah berharap agar kita semua dapat menggunakan laluan ini dengan hemat, dengan berhemat dan menurunkan anak jagaan tuan-tuan dan perempuan di bahu jalan. Faham tak maksud bahu jalan? Tepi jalan kan? Di sebelah kaki 5 di tepi jalan tu. Walaupun secara pemantauan kami setiap hari saya berada di Pakar untuk menyambut kehadiran anak-anak tuan-tuan, ada kalanya parent turunkan anak di tengah laluan kenderaan ataupun di sebelah jalan. Hal ini amatlah tidak digalakkan oleh pihak pengurusan sekolah. Namun kita faham keadaan kita semua bekerja rasyid pada waktu pagi kan. Cuma hati-hatilah. Tambah lagi anak tahun 1 yang kecil-kecil. Kalau kita dalam kereta, kita tak nampak pun dia orang di celah-celah kereta kita tu. Jadi mohon semua berhati-hati supaya kita dapat elakkan apa juga risiko yang menyebabkan keselamatan anak-anak kita. Okey? Okey, saya teruskan dengan waktu rehat murid. Kita fokus pada waktu rehat murid tahun 1. Waktu rehat murid tahun 1 adalah pada pukul 7.10 hingga 7.40. Sorry. Pada waktu 9.10 pagi hingga 9.40 pagi ya tuan-tuan. Dan murid-murid ni akan makan di kantin. Pada kantin sahajalah tempat yang paling sesuai dan dibenarkan murid makan dalam kawasan kantin. Okey. Dan pada bulan Ramadan, kita pun semua tahu sebelah bulan buka, 12 bulan puasa.
Pada bulan Ramadan, semua murid berislam digalakkan berpuasa. Namun, pihak pengusaha kantin tetap beroperasi untuk menyediakan makanan kepada murid-murid bukan Islam. Dan saya pasti mungkin ada kalangan anak-anak tahun 1 yang belum fit untuk berpuasa, maka boleh kita akan sediakan tempat makan yang sesuai untuk diorang. Okay? Di kantin. Okey, maaf ya. Yang biasa ya. Okey. Untuk program transisi ni selama 4 minggu, seperti mana macam tahun lepas juga, minggu pertama tu dia tak ada macam belajar secara formal. Kita akan mulakan dengan bermain, tapi tak tahulah tentang puasa bulan ini, faham sendiri lah. Sekarang pun musim panas, kita perhatikan. Dan saya sambung sedikit lah apa yang Encik Suzani cakap tadi. Kalau boleh, kalau anak kita, memang kita galakkan mereka berpuasa. Tapi kalau anak tak mampu, jangan paksa. Letakkan something dalam beg dia, air tu standby. Kalau dia kata kadang panas yang kita tak tahu macam mana anak kita kat sekolah first time, masuk ramai-ramai dan kelas, kita tahu keadaan dia, standby lah something dalam beg, coklat ke, benda yang dia boleh makan lah. Dan makan pun sebab kantin dibuka, budak pun kalau yang tak puasa tak apa, jangan kalau dia ada masalah kesihatan, jangan cakap anak, jangan malu. Kalau ada masalah kesihatan contohnya kan, pergi je tak apa ramai, tengoklah hari tu. Yang bimbang. Kalau rasa tak nak makan makanan kantin, bawa makanan pada rumah makan. Itu biasa. Ada satu adalah biasa, tak ada masalah. Tak ada orang nak judge. Ya? Okey, jadi untuk program transisi ni mereka akan menggunakan modul lah selama sebulan ni. Ada buku disediakan nanti untuk persediaan mereka menghadapi tahun 1. Okey, itu untuk DLP. Adakah yang berminat untuk DLP dalam ini? Okey. Untuk DLP ni, dalam masa transisi itulah kita akan perhatikan juga. Program ni bukan dibawa rendah saja ya, dia akan dibawa sampai ke sekolah menengah. Maknanya bila kami habis, kita dah 2 tahun, tahun lepas adalah tahun yang kedua. Maknanya tahun pertama bawa ke sekolah menengah, terus dia sambut masuk ke kelas DLP di sekolah menengah. Jadi kalau tuan-tuan betul-betul dan rasa anak boleh pergi dengan untuk DLP program ni, maknanya kena betul-betul daripada sekarang lah. Tak boleh biarkan anak tu belajar dengan sendiri, sebab dia melibatkan bahasa Inggeris ya, matematik dalam bahasa Inggeris, sains dalam bahasa Inggeris, dan bahasa Inggeris memang bahasa Inggeris lah ya. Jadi tapi diingatkan jugalah sebab kita punya Menteri Pendidikan pun ada sebut, kalau pergi kelas DLP jangan tahu Inggeris sahaja, kenalah ajarkan juga bahasa Melayu tu wajib lah ya. Jadi kami akan buat ujian sedikit untuk pastikan nak tahu benar-benar anak ni sesuai untuk diletakkan di kelas DLP ya. Sebab kita tak nak bila masuk kelas cikgu mengajar pun ada yang guna bahasa Inggeris pun guna bahasa juga, tapi dia tak boleh nak aplikasikan sampai ke sekolah menengah sebab dia baru sampai ke sekolah menengah ya. Yang ni pun akan tuan-tuan perlu istimewa untuk program ni, dan kita akan buat ujian nanti, apa-apa nanti kita akan beritahu kemudian. Sebab dari segi pembahagian kelas, cuma kelas DLP saja yang kita buat penaksiran itu. Tapi untuk 2 kelas itu memang tak ada streaming, tak ada lebih pandai ke tak pandai ke, sama je, kita tak ada streaming. Kita memang dah tak ada streaming lama dah ya. Okey, ada soalan tak mengenai DLP? Kalau ada soalan boleh tanya ya. Okey. Untuk program ni adalah borang persetujuan untuk penyertaan kita berjaya nanti. Tapi nanti kita akan uji. Mungkin ada juga murid yang kita nampak potensi, ada pula ibu bapa dia tak nak anak kena masuk DLP. Tapi kita kalau nampak macam tu, kita cuba tanya balik, nak tak anak ni cuba dengan DLP? Macam tu maksudnya. Okey. Dan juga saya nak beritahu semula ya, bahagian rehat saya pun tersedia pandang waktu rehat. Sebenarnya kita rehat cuma 20 minit daripada pukul 9.10
sehingga 9.30. Nanti kami akan betulkan dalam ni. Dan juga waktu bermula pelajaran adalah 7.40. Tapi 7.30 kalau boleh berada di sini sebab kita nak bagi penerangan 10 minit. Budak ada baca kat depan, baca Asmaul Husna ke apa tu kan. Jadi kita kalau boleh galakkan 7.30 tu adalah kat depan, kalau anak-anak semua ada berkumpul dekat depan assembly tu. Okey, rasanya itu sahaja. Cuma kalau ada apa-apa masalah boleh bertanya sekarang. Kita boleh berdiskusi macam biasa je. Apa-apa soalan saja boleh tanya.